Usikan terhadap jantina sejenis adalah hakikat yang tidak boleh disangka berlaku dalam norma masyarakat di negara ini. Ia sering disalah anggap kononnya sebagai gurauan semata-mata, namun sebenarnya mampu mengundang tekanan emosi terhadap mangsa. Bukan sahaja terpaksa berdepan dengan perangai melampau si pelaku, malah mangsa turut berada dalam dilema yang mana isu membabitkan golongan lelaki kerap dipandang enteng. Ikuti pendedahan eksklusif saya dalam laporan khas gangguan seksual sesama jantina. Saya mendapatkan seorang mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Faiz. Faiz meluahkan pengalamannya diperlakukan secara seksual fizikal oleh rakan sekerja lelaki hingga mengundang trauma dalam diri apabila dia diraba tanpa kerelaan. Detik hitam itu tidak mudah dilupakan kerana merasakan ia telah merobek maruahnya sebagai lelaki sejati selain masih menyimpan rasa marah terhadap si pelaku. Over limit, dia dah buat benda-benda yang rasanya tak sepatutnya dia buat. Dia kena respect lah. Mungkin dalam conversation tu boleh, tapi in reality kita bukan orang macam tu. So dia should respect dengan kita punya kita respect sebagai human lah. So kalau kita memang betul mungkin kadang-kadang bila melayan di tempat lain, melayan tu melayan je lah. Bukan kita ada intention apa-apa untuk buat benda-benda yang macam tu. Dakwa Faiz alasan hanya bergurau sering digunakan oleh pelaku bagi mengaburi tingkah laku itu supaya tidak diambil tindakan. Kongsi seorang lagi mangsa yang mahu dikenali sebagai Kushairi pula, insiden diganggu secara seksual oleh penyelia lelaki di tempat kerja membuatkannya memilih untuk terus berdiam diri kerana bimbang akan menjejaskan pekerjaan jika melakukan sebarang aduan. Saya tak selamat jika kalau saya bagi tahu, saya laporkan, nanti akan berbalik kepada saya balik. Jadi saya melihat pada kerisauan saya, kedudukan sebagai pekerja dan dia sebagai superior saya, jadi macam itulah, saya memikirkan masa depan saya juga. Tapi demi nak menjaga masa depan tu, saya terpaksa terima dengan perbuatan itu, hanya berdiam. Tapi dalam masa sama saya bukanlah terasa trauma lah juga. Saya turut mendapatkan pengakuan daripada si pelaku yang mendedahkan orientasi seksual dan kecenderungannya terhadap jantina sejenis bermula seawal usia 7 tahun kerana mengalami depresi akibat pertengkaran yang sering berlaku antara ibu bapa di rumah. Tindakan mendapatkan perhatian lelaki menerusi usikan seksual baginya adalah salah satu cara untuk mengurangkan tekanan emosi yang ada kalanya mampu menjurus kepada respon suka sama suka daripada mangsa, sehingga pada usia 17 tahun dia turut mengakui mula melakukan perbuatan seksual terhadap lelaki bagi memuaskan nafsunya. Saya kan suka lelaki, right? Tapi I feel like very satisfied. Macam mereka, kalau mereka ada feedback, I feel very satisfied. Mungkin something excitement. I want, tak tahulah, my personal things lah. Mau excitement saja. Lagi memuaskannya apabila lelaki sejati yang diganggu itu mula bertukar menyukai jantina sejenis. Aktivis anti gangguan seksual berpendapat perbuatan gangguan seksual bermula daripada usikan dan gurauan lucah yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian masyarakat ketika ini. Kerana itu boleh berlaku di mana gangguan seksual itu dianggapkan sebagai gurauan atau dianggapkan sebagai perkara yang kecil, perkara yang ringan, sehingga mereka terus melakukan walaupun tahu bentuk kelucahan atau sumbang dalam bicara mereka tu ada. Sementara itu, dalam temu bual eksklusif bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan jumlah golongan lelaki yang tampil melaporkan jenayah itu masih rendah. Namun wujud peningkatan aduan diterima menerusi advokasi yang dijalankan pihaknya. Lihat di 13 buah negeri ada laporan catatkan 1,317 mangsa gangguan seksual dengan sekurang-kurangnya 368 orang ataupun 28% daripadanya adalah mangsa lelaki.
Menurut pakar psiko-kaunseling yang ditemui pula, menyifatkan isu ini perlu ditangani secara holistik, tidak kira jenis jantina, dengan setiap mangsa perlu berani tampil ke hadapan. Menerusi pemantauannya, jika sebarang perbuatan jenayah itu hanya dipendam, ia mampu mengundang implikasi psikologi yang lebih teruk terhadap mangsa. Kalau misalnya dia rasa murung, dia akan terus rasa murung. Ya? Dan kalau misalnya isu dari segi pengurusan emosi dan mental ini tidak ditangani dengan baik, kita takut ataupun kita risau, ya, dia akan escalate kepada contohnya macam keinginan untuk bunuh diri. Ujarnya pelaku juga perlu diberi perhatian dan bantuan berhubung kesihatan mental dan emosi supaya dapat memperbetulkan tingkah laku sumbang. Tegas Datuk Seri Nancy pula, didikan awal di rumah memainkan peranan besar dalam menyemai nilai murni terhadap institusi kekeluargaan. Kita mahu kanak-kanak berani memberitahu ibu bapa ataupun keluarganya tak boleh bercakap macam tu. Itu satu bahasa yang tak baik. Itu satu cerita yang tak baik. Kita mahu kanak-kanak ini boleh menjadi ambassador kepada keluarga dia sendiri. Jangan bercakap demikian supaya ia tidak menjadi perkara normal kepada keluarga itu. Penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual di bawah Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 yang akan beroperasi sebelum Januari 2024 di Putrajaya nanti akan menjadi satu platform alternatif bagi menambah sistem perundangan dan pengendalian aduan gangguan seksual dengan cepat, mudah dan kos yang minimum. Setiap individu perlu cakna bahawa gurauan jenaka yang disulamkan dengan perbuatan lucah mampu mengundang kepada jenayah gangguan seksual yang mampu membawa kepada implikasi negatif kepada diri. Kaum lelaki khususnya perlu merendahkan ego, ketepikan rasa malu selain bertindak berani dalam berhadapan dengan situasi itu. Melaporkan jenayah tersebut tidak sesekali akan hilangkan macho seseorang lelaki, sebaliknya akan lebih dihormati kerana mempertahankan maruah diri daripada terus diperlekehkan. Zari Zafri, Aziz Desa melaporkan.